Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. So, hari ini kita belajar sikit sebanyak berkenaan teknik menjawab fizik kertas 2. Nanti waktu cuti saya akan buat satu teknik menjawab untuk kertas 3. Okey. Mari kita mulakan bagaimana kita nak menjawab teknik menjawab dia. Okey, kita tahu kertas 2 dia membawa markah sebanyak 100. Dan dibahagi kepada 3 bahagian, iaitu bahagian A, bahagian B dan bahagian C. Kesemua bahagian ini mempunyai markah mudah. Ada markah mudah dia, okey, iaitu sebanyak 20. Saya nak pelajar semesra boleh mendapatkan 20 markah mudah ini. Okay, sebelum kita nak tahu markah mudah, kita perlu memahami beberapa perkara penting di dalam teknik menjawab kertas 2 ini. Perkara yang penting iaitu yang pertama memahami maksud. Ada pelajar dia tak memahami maksud dia tersendiri, iaitu dia cuma direct daripada formula. Tak semua maksud fizik direct daripada formula, okey? Tak semuanya. Memahami konsep melalui pengertian dan juga maksud, okey? Jika kita nak menjawab kertas 2, terutama bahagian penerangan, kita kena tahu konsep melalui pengertian, okey, dan juga maksud itu kita kena tahu, okey. Daripada maksud dan pengertian kita boleh membuat jawapan konsep. Okey, yang ketiga, jangan risau pasal formula. Formula biasanya dia beri dalam kertas 2. Elakkan penggunaan ayat-ayat harian, okey. Contohnya, kamu akan cakap kereta laju. Sepatutnya kita cakap kereta lebih laju. Macam tu. Okay, kertas 2 fizik boleh menggunakan poin. Saya galakkan kepada pelajar-pelajar agar menggunakan poin dalam membuat penerangan di dalam kertas 2 fizik. Jangan membuat bentuk karangan. Okay, buat dalam bentuk poin agar ia memudahkan pemeriksa dan juga memudahkan kita mengenal pasti mana poin yang paling penting. Okay, kita kena tengok trend-trend soalan sekarang. Apa itu trend soalan sekarang? Trend soalan sekarang dia suka menggabungkan dua konsep di dalam satu soalan. Okay. Okay, tahukah anda terdapat markah mudah yang saya beritahu dalam kertas 2. Yang pertama, aras rendah 8 markah. Iaitu apakah aras rendah? Aras rendah itu melibatkan makna, fenomena, prinsip, hukum, aplikasi, ciri. Itu adalah markah mudah. Iaitu markah di mana kamu kena tahu. Sebagai contoh, apakah maksud beza keupayaan. Okay? So, kamu kena tahu maksud beza keupayaan iaitu kerja dilakukan untuk menggerakkan satu kolom charge dari satu titik ke titik yang lain. Okey, itu markah-markah mudah. Okey, aras sederhana. Aras sederhana ini itu perbandingan antara dua objek. Kena perhatikan betul-betul. Okey, ini terdapat pada bahagian A dan bahagian B. Bahagian A biasanya dalam soalan 5 ataupun soalan 6. Okey, kemudian hubung kait. Hubung kait ini juga terdapat dalam bahagian A dan bahagian D. Dia ada 4 markah. Okey, kesilapan-kesilapan maksud. Okey, yang kita tengok, kesilapan maksud iaitu seperti daya graviti, berat, daya seimbang, daya geseran. Kebanyakan ini pelajar sukar untuk dapati maksud dia di dalam buku teks dan juga di dalam buku rujukan. Tetapi sebenarnya ada. Dia di dalam ayat-ayat dia tu ada dia beritahu maksud daya graviti, berat, daya seimbang. Daya geseran lah biasanya kurang ada. So, kamu kena tahu apakah maksud daya geseran tersebut. Okay, kemudian maksud daripada formula. Maksud daripada formula hanya ada 3. Momentum, kerja, ketumpatan. Selain daripada tu, dia ada ayat dia tersendiri. Okay, kemudian daya impuls. Okay, penggunaan ayat lembut untuk span. Lembut untuk span salah. Lembut ni biasanya untuk permukaan. Biasa kita gunakan tebal. Okay, untuk span, tebal dan lembut. Okay, itu baru betul. Okay, kesalahan melabelkan daya. Okay,
Okey, kita tengok pada daya dan tekanan. Maksud tekanan, tekanan atmosfera, daya apungan. Ini semua kesilapan pelajar. Saya nak pelajar-pelajar boleh mengambil berat berkenaan maksud-maksud yang telah beri kat ini. Kesilapan memahami prinsip tekanan udara. Okey. Kenapa kesilapan memahami prinsip tekanan udara? Ingat, sebelum beradanya tekanan udara, dia mesti ada daya. Okey, daya yang bertindak akan menghasilkan tekanan udara. Ini yang kita belajar pada permulaan iaitu P sama dengan F per A. Okey, daya bertindak per unit luas permukaan. Okey, dalam udara pun ada juga. Okey, dari tajuk haba, ini biasa je yang saya tengok bagi kesilapan-kesilapan pelajar dalam menentukan dalam menentukan takrif, maksud ataupun penerangan, dia salah. Okey, tenaga kinetik molekul. Okey, tenaga kinetik molekul kita kena tahu sikit sebanyak berkenaan dengan haba. Apabila berlakunya pemanasan, mesti adanya haba diserap. Ada je pemanasan, adanya haba diserap. Oleh siapa? Oleh molekul lah. Okay? Ada je pemanasan, ada haba diserap. Itu kalau kita kena tahu. Kecuali berkenaan dengan hukum Boyle. Hukum Boyle, dia tidak melibatkan pemanasan. So, tiadalah berlaku haba diserap di situ. Okay? Kemudian adanya cahaya. Tajuk cahaya, kita kena tahu U sama dengan F, U sama dengan 2F. Ini ciri yang kita perlu tahu. Iaitu dalam soalan dia beritahu U sama dengan F, apa cirinya? U sama dengan 2F, apa cirinya kita perlu tahu. Okey, kemudian gelombang, fungsi stroboskop. Maksud gelombang elektromagnet. Okey, dan gelombang elektromagnet itu sendiri. Dan maksud gelombang ultrasonik. Okey, pada tahun SPM 2015, saya banyak melihat pelajar tidak dapat menjawab gelombang ultrasonik ini. Maksud gelombang ultrasonik dengan tepat. Okey. Dan juga tidak dapat memberi maksud gelombang elektromagnet pun dengan tepat. Okey. Kemudian kita pergi tajuk elektrik. Tajuk elektrik maksud beza keupayaan, maksud arus dan maksud rintangan. Ini kebiasaan budak salah. Dia menggunakan satu formula untuk menarifkan ketiga-tiganya. V sama dengan IR hanya untuk menarifkan rintangan sahaja. V sama dengan IR hanya untuk menarifkan rintangan. Beza keupayaan ada maksud dia tersendiri, arus pun ada maksud dia tersendiri. Elektronik, okey, sinar katod. Maksud sinar katod, budak tak tahu apa maksud sinar katod. Okey, inilah yang berlaku kesilapan-kesilapan yang berada yang saya lihat di dalam SPM yang saya nyatakan. Okey, mari kita tengok daya dan gerakan. Okey. Jadi kita tengok pada soalan tersebut. Okey, kita baca soalan tu. Okey, dia cakap apakah dimaksudkan daya seimbang? Okey. Itu dia. So, maksud kita boleh tahu pelajar ini soalan aras rendah. Okey, pelajar keliru maksud apa tu daya seimbang? Okey, bila kita tengok iaitu daya paduan adalah sifar. Okey. So, kita perlulah label. Okey, daya-daya bertindak. So, daya ke depan, daya enjin ataupun tujah ke depan. Okey. Kemudian dia mesti ada daya ke belakang. Okey. Okey, nama daya bukan daya seretan. Kesilapan pelajar dia tulis apa? Daya rintangan angin. Salah. Okey. Dia nak daya. Ataupun dia cakap geseran udara. Okey, tak betul. Okey, kita namakan daya seretan. Okey. Okey, kemudian ataupun daya geseran. Kalau nak beritahu daya geseran. Okey. Okey, jangan beritahu rintangan udara. Rintangan udara salah. Okey. Okey. Itu yang saya beritahu. Kita pelajar sering menulis daya rintangan udara salah. Okey. Pada soalan seterusnya perbezaan. Perbezaan ini iaitu dalam bahagian B dan bahagian A. Okey. Kita dalam menjawab perbezaan pastikan melihat situasi kedua-dua gambar rajah.
Jika jawapan soalan, pastikan jadikan gambar rajah rujukan sebagai ayat utama. Pastikan hubungan adalah betul. Okey. Sebagai contoh, kita tengok soalan 1/1. Okey, apakah maksud jatuh bebas? Satu objek yang jatuh disebabkan oleh daya tarikan graviti. Okey, kebiasaan pelajar dia tertinggal daya tarikan graviti. Okey, bila nampak tu tiup mengandungi udara. Okey. Soalan ni dia belum vacuumkan lagi soalan tu. Okey. Kita tengok rintangan udara duit shilling dari kertas. So kita cakap rintangan udara duit shilling kurang daripada kertas. Okey, Mas ingat. Ingat dalam soalan perbezaan lebih kurang, lebih sedikit tidak digunakan. Jangan gunakan perkataan ini. Kita tidak boleh membandingkan menggunakan dua ayat ini. Okey. Seterusnya, masa jatuhan duit shilling dan kertas. Masa jatuhan duit shilling lebih cepat daripada kertas. Okey. Kemudian, jisim. Jisim duit shilling lebih tinggi daripada kertas. Okey. Boleh dapat. Okey, ini adalah perbezaan. Perbezaan kita kena bezakan dua objek. Okey, lebih cepat. Mesti ada perkataan kurang ataupun lebih cepat, lebih tinggi. Okey, ingat lebih kurang dan lebih sikit tidak boleh. Okey, ini adalah hubung kait. Semakin bertambah rintangan udara, masa jatuhan bertambah. Kamu boleh juga cakap dalam hubung kait ini, kita boleh cakap berkadar terus. Okey, pun tak ada masalah. Okay, kemudian kita akan bersambung pada siri 2, iaitu kita akan analisis sedikit teknik menjawab pada subjek tingkatan 5 pula. Okey, sekian. Terima kasih.